Buletin Didik 23 Februari bersama saya Nohalifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM memberi pilihan kepada sekolah rendah dan menengah untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sekiranya penularan kes COVID-19 berada di tahap yang tinggi. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mohamed Al-Amin berkata, fokus KPM kini adalah kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Tambah beliau, KPM juga telah menyediakan panduan prosedur operasi standard SOP kepada pihak sekolah sekiranya berlaku peningkatan penularan wabak itu. Bagi ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3 pula, KPM akan mengeluarkan kenyataan berhubung pelaksanaannya dalam masa terdekat. Datuk Mohamed Al-Amin berkata keputusan itu bakal dibuat berdasarkan penelitian serta perbincangan yang akan dijalankan kementerian itu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Negeri diminta bertindak segera terhadap kerosakan infrastruktur dan kemudahan membabitkan 4 sekolah di Kota Tinggi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata kerosakan membabitkan tingkap, bumbung dan tandas sekolah. Menerusi catatan di Facebooknya, beliau berkata sekolah terlibat ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tan Sri Jaafar Albar, SMK Bandar Easter, Sekolah Kebangsaan SK Suri Setia Jaya serta SK Bandar Easter. Tambahnya, kementerian akan berusaha menyediakan persekitaran lebih selesa buat seluruh warga sekolah terlibat. Semalam, beliau turun meninjau keadaan infrastruktur pengoperasian serta persediaan sekolah-sekolah di Kota Tinggi menjelang peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 2 Mac depan. Datuk Dr. Razzie turut memantau perjalanan ujian bertutur bahasa Inggeris bagi calon SPM 2021 yang berlangsung di SMK Tan Sri Jaafar Albar dan SMK Bandar Easter. Program turun padang ke Kota Tinggi ini juga jelasnya melibatkan sesi libat urus bersama pengetua dan guru besar dari seluruh daerah. Beliau turut berkongsi tentang aspirasi untuk menerapkan konsep sekolahku sejahtera melalui 14 elemen utama seperti seronok, selamat, sihat, etika, empati dan artikulasi. Malaysia antara negara yang dilaporkan mencatat kadar ketagihan internet yang tinggi membabitkan murid dan pelajar sekolah. Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Tan Sri Anwar Musa berkata, kawalan ibu bapa yang kurang efektif merupakan antara punca peningkatan tersebut berlaku. Kita dengar dalam komuniti misalnya berlaku hal-hal yang berkaitan dengan mental health yang tertekan kerana perkara-perkara yang mereka dapati atau peroleh daripada internet, sama ada penipuan, ada juga fitnah, ada juga fake news dan juga perkara-perkara lain yang menggunakan teknologi internet. Jadi ancaman ini adalah sangat real dan dia boleh menjejaskan kualiti hidup rakyat dan masyarakat selain daripada security daripada sudut teknologi, kehilangan data, keselamatan negara dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Sambutan Hari Keselamatan Internet 2022 di Putrajaya semalam. Tambahnya, penemuan itu diperoleh hasil dapatan kajian tanda aras tahap kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan murid sekolah dan ibu bapa 2021-2022 yang melibatkan 16,908 responden. Kajian yang dilakukan pada 16 November hingga 3 Disember 2021 itu adalah kerjasama Cyber Security Malaysia CSM dengan bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP dan Kementerian Pendidikan KPM. Jelasnya, tanda-tanda ketagihan internet yang dikenal pasti termasuk tidur lewat, lebih suka bermain telefon pintar berbanding bermain dengan rakan serta marah apabila tidak dibenar menggunakan telefon pintar. Antara komponen yang perlu diberi perhatian hasil kajian berkenaan ialah kandungan internet yang tidak sesuai dan risiko transaksi dalam talian. Justru beliau menggesa ibu bapa tidak boleh lagi mengambil sikap memberikan telefon pintar kepada anak-anak atas konteks ingin memudahkan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dan membiarkannya tanpa kawalan. Pemantauan dari semasa ke semasa adalah penting supaya peranti yang diberikan terutama kepada yang terlalu muda tidak disalahgunakan atau mendatangkan kemudaratan untuk jangka panjang.
Sudah masuk tahun ketiga negara dilanda wabak COVID-19. Masyarakat kini sudah semakin terbiasa dengan norma baharu seperti penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka. Namun berbeza bagi golongan pelajar. Walaupun sudah kembali ke sekolah, situasi itu menjadi kekangan bagi mereka dan memberi kesan jangka panjang terutama di peringkat prasekolah. Umumnya, peringkat prasekolah adalah fasa murid-murid bebas bergaul sesama rakan sebaya yang baru dikenali demi perkembangan otak mereka. Tetapi penjarakan fizikal yang terpaksa dipatuhi secara tidak langsung membataskan pergaulan itu dan membuatkan mereka kurang teruja berjumpa rakan sebaya. Menurut Timbalan Pengarah Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Malik Abu Hassan, ketiadaan aktiviti pergaulan bebas seperti sebelum pandemik memberi impak besar kepada persekolahan mereka. Tiada lagi yang berlari berpegangan tangan, makan beramai-ramai, berjalan sambil memaut bahu kawan-kawan. Malah dipaksa memakai pelitup muka dan ada penjarakan. Walaupun singkat, tapi impak negatif itu berpanjangan terhadap pendidikan, khususnya emosi mereka. Kejutan ke norma baharu kepada para pelajar, guru-guru waris merupakan satu cabaran terbesar kepada kita semua dalam menangani isu-isu yang begini. Tambahnya, nilai-nilai murni termasuk nilai perpaduan yang diharapkan dapat diterapkan melalui pendidikan awal kanak-kanak juga mengalami sedikit gangguan. Bagaimanapun, guru serta ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan cabaran itu ditangani. Mewakili pihak prasekolah, Norma Surajani berpendapat cabaran di era pandemik ini antara penghalang untuk murid prasekolah berkembang secara normal. Dia kena pusing 360 darjah waktu itu. Waktu kita nak menangani dari sikap, dari segi emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Sebab emosi kanak-kanak ini biasanya dia memang kita base kepada fitrah. Fitrah kanak-kanak itu sepatutnya dia belajar melalui main. Banyak aktiviti main yang perlu dia laksanakan. Kita sebagai pendidik awal pun kita tahu main tu macam-macam jenis ada. Tetapi kita tak boleh lagi dah buat aktiviti bermain yang melibatkan rakan-rakan dalam kumpulan kan. Bila tak ada tu maknanya dia akan menjejaskan keadaan macam mana emosi kanak-kanak daripada sepatutnya dia teruja, dia seronok dengan bermain itu menjadikan dia tingkah laku yang agak kita kata dia bosan. Jelasnya, murid prasekolah banyak belajar melalui peniruan dan persekitaran mereka. Justru keadaan semasa COVID-19 ketika ini memaksa guru untuk berhubung rapat dengan ibu bapa sebagai usaha menghasilkan kemenjadian murid yang unggul. Pemahaman dan pendedahan kepada dasar perlembagaan persekutuan penting untuk diterapkan dalam pendidikan masa kini. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DPP, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian berkata, pendedahan itu bukan sahaja dapat dilakukan secara pembelajaran formal, malah dapat dipelajari golongan muda melalui institusi kekeluargaan. Sekurang-kurangnya 4 perkara asas, iaitu kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, bukan agama rasmi, agama persekutuan. Kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, dan hak-hak sah kaum-kaum lain. Yang ini kadang-kadang orang berhenti setakat perkara 153 berhenti setakat kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sedang dalam perlembagaan jelas dan hak-hak sah kaum-kaum lain. Jadi kalau ilmu ini diketahui dan disampaikan kepada anak muda melalui pendidikan, melalui institusi keluarga dan sebagainya, maka saya kira soal yang dikatakan jurang atau kesenjangan pemahaman ini akan dapat diatasi. Beliau berkata sedemikian ketika program bicara intelek seni Anjuran Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam DMDI dengan kerjasama DBP serta Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Tambah beliau, perkara itu penting untuk didedahkan sejajar dengan kepelbagaian kaum dan budaya di negara ini, sekaligus mampu membantu dalam penerimaan budaya dan warisan sesuatu kaum tanpa mengubah asal usul dan jati diri kaum itu sendiri.
turut diadakan pada majlis sama penyampaian Anugerah Buku Negara 2022. Ia bertujuan mengiktiraf jasa dan sumbangan penulis dari Melaka serta penulisan berkaitan negeri itu. Antara tokoh yang menerima anugerah itu, Ketua Pengarah DBP Datuk Abang Salihuddin Abang Syukran yang dinobat tokoh penggerak penerbitan buku negara dan kemasyarakatan bagi menghargai jasa beliau dalam meningkatkan penerbitan buku dalam negara. 36 tahun berturut-turut sehingga sekarang. Ini kisah pengorbanan seorang kakak yang terpaksa melupakan impiannya bekerja dan meneruskan pelajaran demi menjaga 4 adiknya selepas kematian bapa akibat COVID-19. Nurani Zulkifli, 18 tahun dari Kampung Durian Burung, Kuala Terengganu, mengambil keputusan itu bagi menggalas tanggungjawab ibu bapanya dan memastikan adik-adiknya tidak tercicir dalam pelajaran. 5 beradik ini kehilangan bapa mereka Zulkifli Ramli 62 tahun pada 27 September tahun lalu. Manakala ibunya, Tuan Nurziana Tuan Sagar, meninggal dunia kira-kira 5 tahun lalu akibat penyakit kanser. Ngedok kerjanya apa semua. Kalau nak kerja jadi susah sebab mikir adik-adik lah. Nak tinggal adik-adik rumah. Nak tinggal adik-adik rumah lagi kerja dah. Kalau kerja balik malam semua. Jadi tu lah susah je sekarang ni. Sedih kalau macam dia ada minta apa-apa tak boleh nak bagi apa semua. Jadi macam sedih lah. Tak boleh nak bagi nak hak ia minta, hak ia nak. Tanggungjawab menjaga keluarga itu digalas sepenuhnya Kasih Nurani sejak kakak sulungnya berkahwin dan tinggal berasingan. Dia berhasrat untuk melihat 2 adik lelakinya, Wais Al-Syahid 9 tahun dan Wali Al-Hadad 12 tahun dapat menyambung pengajian ke sekolah tahfiz sekaligus memenuhi impian Allahyarham bapa mereka untuk bergelar ustaz. Manakala 2 lagi adik perempuannya, Suci Sufia 14 tahun dan Sayang Murni 16 tahun bercita-cita untuk menjadi doktor. Keluarga ini mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM700 sebulan. Hanya berbekalkan barangan kita semula, sekumpulan murid berjaya menghasilkan bahan bakar bagi menggantikan arang. Idea inovasi yang mesra alam ini juga dapat dijadikan sebagai penghalau nyamuk selain pewangi kenderaan semula jadi. Inovasi ini adalah hasil kreatif dan kerjasama 5 murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Senawang dengan bimbingan Cikgu Hamidah Ahmad. Ia adalah penambahbaikan daripada produk asal bioarang yang dihasilkan pada 2018. Uji kaji penghasilan produk ini dijalankan secara berperingkat sejak beberapa tahun lalu. Setelah saya menjalankan beberapa sesi perbincangan dengan pelajar-pelajar saya dan kami telah pun menjalankan beberapa proses penambahbaikan daripada produk bioarang tu sehinggalah terhasilnya produk MLT Lemongrass. Okey, apa yang menariknya, produk MLT Lemongrass ini adalah dihasilkan daripada bahan-bahan kita semula. Antaranya ialah dengan menggunakan surat khabar ataupun kertas-kertas terpakai, daun-daun kayu, rumput kering, ranting-ranting kayu dan juga daripada ekstrak serai wangi. Bersaiz kompak, kecil, ringan serta mudah alih, produk ini sesuai dibawa ketika aktiviti perkhemahan. Produk ini menghasilkan bahan bakar yang kurang asap secara tidak langsung mengurangkan pembebasan karbon dioksida secara berlebihan sekaligus pembakaran yang lebih efisien. Antara cabaran yang kami lalui ialah tidak dapat menjalankan uji kaji di makmal kerana pandemik COVID-19. Namun dengan bimbingan guru kami iaitu Cikgu Hamidah binti Mat, kami dapat menjalankan projek kami dengan jayanya. Harapan saya melalui inovasi ini adalah untuk menaikkan nama sekolah saya dan memberi sumber inspirasi kepada pelajar yang lain.
Lebih membanggakan, inovasi ini berjaya meraih pingat emas dalam pertandingan inovasi antarabangsa Invite anjuran Universiti Malaysia Perlis tahun lalu mengalahkan 54 kumpulan dari sekolah lain dari dalam dan luar negara. Saya harapkan dengan penyertaan pelajar dalam bidang inovasi ini dapat mencongkil bakat mereka, dapat merangsang kemahiran berfikir kritis dan kreatif mereka dan seterusnya menarik minat mereka untuk terus memilih bidang sains apabila mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bukan itu saja, malahan dengan menyertai pertandingan inovasi ini juga dapat melatih mereka untuk membina keyakinan diri, melatih mereka untuk lebih orang kata pandai berkomunikasi, melontarkan idea dan pendapat mereka. Dubai merasmikan Museum of the Future dengan struktur yang digelar sebagai bangunan paling cantik di dunia. Terletak di lebuh raya utama Dubai, museum 7 tingkat berbentuk bujur melintang itu dihiasi dengan tulisan kaligrafi. Majlis perasmiannya disempurnakan pemerintah Dubai Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum yang juga tenaga penggerak kepada pembinaan museum ini. Kandungan dan pameran di dalam premis ini belum didedahkan namun bertemakan inovasi teknologi dan rekaan membawa pengunjung ke tahun 2071. Bangunan terbaru ini mengukuhkan lagi kedudukan Emirah Arab Bersatu UAE sebagai rumah kepada seni bina futuristik. Turut diadakan pada majlis pelancarannya pertunjukan cahaya laser yang mengindahkan lagi penampilan bangunan ini. Di sini kita boleh lihat hiasan kepala yang digunakan oleh penari-penari istana ya satu ketika dulu yang ditarikan di istana-istana di Siam ataupun sekarang kita kenali sebagai Thailand. Ia merupakan teater tertua ya yang masih dipersembahkan di Thailand. Kalau kita lihat penggunaan hiasan kepala daripada emas ini, ianya untuk memberi satu inspirasi dan memberi daya tarikan kepada penonton ya. Sebab lenggang-lenggok penari-penari ini akan bersekali dengan bentuk ataupun hiasan-hiasan kepala yang diperbuat daripada emas ini. Lazimnya permainan ataupun teater tertua di Thailand ini ataupun di Siam ini telah bermula seawal abad yang ke-13 zaman kerajaan Ayutthaya lagi. Ke laporan sukan, bakal berdepan pemain nombor 2 dunia Kento Momota pada suku akhir. Itu antara halangan sukar buat Lee Zijia untuk mempertahankan gelaran juara All England bulan depan. Sebelum itu, beliau harus mengatasi seorang lagi pemain berbakat Jepun, Kenta Nishimoto pada pusingan pertama. Kejuaraan All England yang dijadual berlangsung pada 16 Mac dilihat cabaran sebenar buat Lee Zijia selaku pemain profesional selepas membantu skuad kebangsaan menjuarai kejohanan berpasukan Asia di Shah Alam baru-baru ini. Misi mempertahankan kejuaraan bermula menentang Nishimoto pada pusingan pertama dan dijangka mampu melepasi halangan berikutnya sehinggalah lawan kental menanti pada suku akhir pemain nombor 2 dunia, Kento Momota. Ironinya, Zijia menewaskan Momota pada peringkat sama tahun lalu sebelum bergelar juara menupaskan jago Denmark Victor Axelsen. Tiada wakil Malaysia untuk kategori persorangan wanita menyaksikan acara beregu lelaki menjadi tumpuan dengan 5 gandingan membawa cabaran Malaysia diketuai oleh Aaron Chia dan So Wo Yik. Dua gandingan profesional yang turut membawa cabaran negara ialah Wong Yu Sin, Teo Yi yang diletak sebagai pilihan ke-8 serta Tan Kian Meng dan Tan Wee Kiong. Beregu campuran hanya gandingan Tan Kian Meng Lai Peijing tersenarai antara gandingan pilihan. Baki 4 pasangan negara yang lain menampilkan barisan muda selain penampilan kedua Goh Liu Ying bersama Ong Yu Sin. Bagi beregu wanita, Malaysia hanya menampilkan gandingan Pearly Tan dan M. Tina. Rancangan Liga Hoki Malaysia berterusan dengan 3 lagi perlawanan berlangsung semalam menjadi tumpuan pertemuan Maybank menentang Terengganu Hoki Team THT yang menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi mata.
THT dan Maybank masing-masing turun untuk aksi ketiga pada perlawanan yang berlangsung di Stadium National Hockey Bukit Jalil. Maybank mengejutkan THT apabila membuka jaringan minit ke-16 menerusi Muhajir Abdul Rauf. Kedudukan kembali seimbang apabila THT menyamakan kedudukan minit ke-30 hasil sudut penalti Nabil Fikri Muhammad Nur. Pada suku ketiga, Maybank sekali lagi di depan menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim. Bagaimanapun, THT bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan penyerang kebangsaan Faizal Sa'ari pada suku keempat. Keputusan dua sama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat 7 mata selepas 3 perlawanan. Namun Maybank kekal di puncak liga mengatasi THT di tangga kedua berdasarkan perbezaan jaringan. Mengakhiri buletin didik malam ini, lukisan mural di dinding sebuah hospital di Sao Paulo, Brazil yang bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai pengorbanan petugas kesihatan berdepan pandemik COVID-19. Saya Nurul Fagani, salam hormat dan Assalamualaikum.